Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Retro Apresiasi Sinema Malaysia kami rangkakan selama setahun. 12 filem akan diapresiasikan. Kita bermula dengan filem Dia Ibuku, yang mana filem ini diangkat kerana ianya telah lama dilupakan. Kita panggil sutradaranya saudara Yasin Saleh. Alhamdulillah pada 28 Disember yang lepas, program ini telah mendapat sambutan yang mana kami target selama 60-70 orang, tapi yang hadir hampir 150 orang. Program Retro Apresiasi Sinema Malaysia ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan balik filem-filem yang telah berjaya di Festival Filem Malaysia untuk diangkat dalam satu majlis ilmu. Ianya juga akan dapat dihidangkan kepada penggiat-penggiat dan juga penggemar filem untuk berbicara dan juga berkongsi pengalaman bersama pengarah-pengarah yang telah lama dalam industri. Dalam pemilihan 12 filem yang akan diangkat nanti, insya-Allah ada beberapa filem yang kita bawa, filem-filem baru, contohnya seperti filem-filem yang memenangi filem terbaik Festival Filem Malaysia dan juga pungutan tiket tertinggi panggung wayang yang akan kita bawakan di dua tempat yang berlainan. Satu di Kuala Lumpur iaitu di Finas dan juga di Aswara dan beberapa universiti, dan kemudiannya kita akan bawa ke luar daripada Kuala Lumpur. Kita cadang kita akan membawa ke universiti-universiti awam dan juga swasta di seluruh Malaysia. Apa yang saya harapkan sebagai ketua program ini adalah komitmen daripada semua ahli FDM dan juga penggiat-penggiat filem untuk turut sama dalam majlis ilmu ini. Semestinya FDM juga mengharapkan satu perbincangan ilmiah yang juga dapat membangunkan industri filem Malaysia bermula daripada program-program ilmiah. FDIM akan mengadakan apresiasi filem Dia Ibuku, filem yang saya arahkan pada tahun 1980. Dia Ibuku dalam Festival Filem Malaysia kedua tahun 1981 telah memenangi 10 anugerah, antaranya ialah sebagai filem terbaik, filem heavy drama terbaik, pelakon terbaik, pelakon wanita terbaik, pengarah terbaik, penulis lakon layar terbaik, dan berbagai lagi. InsyaAllah saya akan cuba bercerita tentang pengalaman saya menangani pengarahan Dia Ibuku, tentang mereka yang terlibat, yang menjayakan filem itu, dan keadaan susah dan senang dalam pembikinannya. Cuma bahagialah kami agar nanti jangan ulangi jalanan hidup penuh duri, tak ternilaikan budinya. Jiwa raga bagai dewi, luhur hatinya penuh kasih, dialah ibuku.
tunaikan budinya, berkorban jiwa raga, bagai Dewi luhur hatinya, penuh kasih dialah ibuku. Jadi apabila saya melihat hari ini cerita ni, dan saya rasa sangat sayang berasa lama tidak ada dalam industri filem. Sebab dunia sastra dan dunia filem sangat penting untuk berpaut rapat. Kebanyakan kita hari ini tertinggal daripada dunia sastra dari sudut karya kita. Tapi apa yang saya sangat rapat dunia sastra ni dalam karya-karya filem sendiri. Sebab itu kata penceritaannya sangat menarik, yang kita tak ada berjalan kita dapat lihat karya-karya ini. Sebab sastranya sangat tinggi, nilai-nilai sastra tinggi dalam karya, dalam penceritaan dan juga dalam shot-shot yang digabungkan media pengarah dengan media DOP itu. Ada nilai-nilainya yang itu sendiri, ada metafora yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda sekalian. Saya ingin merakamkan rasa kalbu saya. Terima kasih kepada kepimpinan FBAM yang diketuai oleh presidennya adalah saya, Datuk Dr. Mak Langgan, dan barisan kepimpinannya. Sebenarnya filem Dia Ibuku ini filem biasa-biasa saja. Dia tidak ada efek Jackie Chan, menaikkan graf tempo, menjadikan kecemasan. Oleh kerana saya datang daripada zaman penyambungan kematian filem Melayu di Singapura, sebelum disambung pada tahun 78 oleh dua produser, Tokay Waria Pok dan saudara Embulhan dari Sabah yang menubuh Sabah Film. Itulah punca kembalinya filem Melayu. Memang nostalgik lah tengok filem ni, dan saya rasa nasib baik dapat jumpa balik dengan saudara Hashim. Dah lama tak jumpa. Saya kali itu, saya rasa tanya pada FDM gaya mengadakan apresiasi ni memang sepatutnya gini ya? Jadi saya tengok filem ni pun saya rasa mungkin Dinas boleh patut tolong, bukan boleh tolong, buat digitalization balik filem. Boleh dibuat, bukan tak boleh, supaya kita dapat tengok tadi ada shot-shot yang gelap sebab dia dah dibuat daripada mungkin dah 3-4 kali dia punya salinan ni, so ada shot yang dah tak boleh tengok lagi, dah tak nampak. Itu semua boleh dibetulkan, and teknologi sekarang boleh buat semua tu, boleh diperbarui, dan banyak lagi filem-filem, saya rasa filem lama dulu yang boleh diperbaiki. Banyak benda yang kita lupa ada dalam filem. Terima kasih sebab Saudara Yasin ada yang kita. Sayang kalau kita tidak memberikan penghargaan kepada pengarah-pengarah yang prolific, yang dulu
kita katakan bahawa telah mencipta satu dimensi kepada pemikiran filem, dan akhirnya oleh kerana kita terlampau tidak memberikan pengarahan kepada mereka, so mereka dilupakan dan kita macam kehilangan khazanah yang sangat nilai. So perjuangan kami di situ. Ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada FDM yang telah menganjurkan program pada hari ini, dan saya pandangan peribadi saya sendiri, saya melihat FDM lebih fokus isu-isu dan mentabatkan filem-filem lama, terutamanya pengarah-pengarah yang telah dianugerahkan dalam festival Malaysia. Ini satu langkah bijak di dalam bidang mencari ilmu. Selalu kita kata mencari ilmu, ini adalah mencari ilmu pada generasi baru, dan juga perhubungan antara yang tua dan yang muda. Saya harap perkara ini ataupun program seperti ini kena diteruskan dari masa ke masa dengan membawa untuk rekod pengarah-pengarah yang terlibat. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa saudara Yasin Saleh, usianya panjang. Dia boleh menceritakan di sebalik takbir filem itu. Itu saja. Terima kasih banyak kepada FDM. Julung-julung kali diadakan program-program seperti ini. Sebab apa? Kalau filem-filem ni tak ditonjol balik, ni sebagai nostalgia. Jadi kurang-kurangnya pengarah-pengarah sekarang ataupun orang yang ada sekarang, bila kita lihat balik dengan adanya program-program yang diadakan oleh FDM, kita kembali balik sama-sama itu, dan satu pembelajaran yang harus kita belajar. Program-program ini harus diteruskan, bukan saja di Penang ataupun di tempat-tempat khas, pada tempat-tempat yang lain, sebenarnya kena ke setiap negeri. Saya nak komen sedikit mengenai program yang dianjur oleh FDM ini, memang terbaiklah. Ini sebenarnya program ni seharusnya diteruskan, dan selain pada Yasin Saleh sendiri, kita kena jemput pengarah-pengarah yang lama, yang banyak pengalaman, sebab mereka ni pengarah-pengarah yang lama ni, dia mengarah daripada pengalaman hidup mereka. So benda-benda ini pelajar baru atau pengarah-pengarah baru kena belajar daripada pengarah-pengarah lama, terutamanya orang-orang lama. So program ni harus diteruskan. Terbaiklah, FADM terbaik. Pada saya, apresiasi seperti ini harus diteruskan lagi dan lagi, dan kita boleh bawa pengarah-pengarah yang paling hebat satu ketika dulu, Datuk Rahim Razali. Kita juga boleh bawa Datuk Sarima, kita juga boleh bawa Mahdi J. Murad, kita juga boleh bawa semua pengarah-pengarah yang telah memenangi anugerah di festival, at least untuk kita yang baru-baru belajar, insyaAllah. Jadi apa yang ingin saya sentuh di sini, apa usaha yang dibuat oleh FDM pada hari ini adalah satu usaha yang baik. Ada satu pembabitan atau di mana orang lama ataupun cerita-cerita lama yang kami generasi kini banyak tak dapat tengok ataupun tidak kepada pendekatan untuk memahami satu cerita-cerita lama ni, dan dengan adanya orang-orang lama sebagai pengarah hadir pada hari ini, ia adalah satu kesinambungan yang baik, di mana pada masa akan datang saya mohon kalau boleh FDM buat lagi cerita-cerita macam ni, dan insya-Allah kami daripada Persatuan Artis Pelapis Malaysia dan juga sahabat-sahabat perfilman yang lain akan tetap terus support FDM untuk program akan datang. Apa yang saya dapat secara personally, saya nampak visual-visual dulu sebenarnya dah mengajar kita implementation kan, dalam bentuk metafor dia dan juga angle dia, shot dia dah ada sebenarnya, dan benda ni sangat membantu untuk young generation dalam bidang perfilman, supaya dia boleh bergerak dengan lebih ke hadapan. Itu pada pendapat personal saya. Ini satu usaha yang bagus, dan saya bagi satu kredit kepada barisan kepimpinan baru FDM. Benda ni seboleh-boleh diteruskan, paling tidak pun sebulan atau 2 bulan ada satu realisasi filem seperti ini untuk melangkah satu martabat pengarahan, terutama golongan para muda dan Malaysia pada masa datang. Ini kali pertama FDM buat secara langsung, tapi dulu mereka ada satu siri di mana dibuat secara langsung melalui streaming. Tapi berbeza dengan tu, dia berlaku di studio dan untuk peserta saja. Tapi yang ini melibatkan orang awam yang mungkin berminat untuk mendekati tokoh-tokoh lama, tokoh baru, isu-isu yang mereka berminat untuk bincang dan pelajari. Jadi
terpulang kepada FDM untuk pilih siapa yang mereka nak jemput dan tajuk apa mereka nak bincang. Macam Pinas, kita selalu berharap program-program seumpama ini yang boleh membantu ke arah pertumbuhan industri kreatif kita yang lebih sempurna, lebih bagus, akan sentiasa diadakan. Dan kita Pinas akan cuba bantu sama ada dari penggunaan tempat, sama ada dari segi sumbangan lain yang kita boleh lihat bersama untuk menjayakan industri. Jadi program ini akan diteruskan lagi insyaAllah dengan filem-filem yang lain lagi yang akan kita akan mengarah yang lama yang kreatif dan kita akan teruskan lagi insyaAllah dengan mengarah yang lain. Okay. Semoga usaha kita ini mendapat sambutan daripada ahli-ahli FDM dan juga ahli-ahli persatuan seni yang lain. Terima kasih. Bila melihat sekeliling ni, saya tahu apakah keperluan-keperluan dan apa juga yang harus ataupun kewajipan FDM untuk disalurkan kepada ahli FDM. Dan saya rasa terlalu banyak yang kita boleh buat pada tahun ini yang kita boleh laksanakan untuk kebaikan, kebajikan dan juga mengilmukan FDM itu sendiri. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2020 kepada semua seluruh